A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan satu pembentangan sebagai melengkapkan tugasan 2 bagi subjek PIMK menengah lah. Jadi nama saya Ahmad Lutfi bin Subhan, pelajar PDPP khusus dalam cuti Pendidikan Islam Unit 1 menengah di IPG Kampus Propen Melayu Melaka. Jadi untuk tugasan saya pada kali ini, saya telah dibimbing oleh Ustaz Dr. Muhammad Nasri bin Abdullah. Okey, baik. Jadi saya terus masuk kepada pembentangan. Jadi ini merupakan petikan soalan. Jadi saya bacakan petikan soalan. Petikan di atas menjelaskan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di dalam sistem pendidikan di Malaysia sebagai satu usaha yang berterusan yang bersifat adil dan telus dalam mengukur pencapaian murid di sekolah. Jadi soalannya adalah buat satu analisis berkaitan salah satu isu di bawah dengan mengemukakan penyelesaian tentang isu tersebut melalui pembentangan. Jadi terdapat 5 senarai isu. Yang pertama, kualiti dan kredibiliti. Yang kedua, integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Yang ketiga, pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas. Yang keempat, penilaian holistik menurut perspektif Islam. Dan yang kelima, kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Jadi untuk tugasan ini saya telah memilih isu yang pertama lah, iaitu kualiti dan kredibiliti guru dalam melaksanakan pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dulu sebelum kita masuk lebih lanjut kepada isu yang akan dikatakan iaitu kualiti dan kredibiliti, kita perlu lihat dulu apakah dimaksudkan dengan pentaksiran dalam bilik darjah ataupun kata ringkasnya PBD. Jadi kalau merujuk kepada portal KPM, definisi pentaksiran bilik darjah merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Jadi PBD boleh berlaku secara formatif ataupun sumatif, dan juga PBD juga boleh dilakukan sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Jadi kalau kita merujuk kepada Abu Hassan, Muhammad Fauzi Abu Hassan, bila disebut berkenaan PBD yang berkualiti, merujuk kepada Muhammad Fauzi Muhammad Hassan, kalau kita lihat kalimah berkualiti ini merujuk kepada tahap kesempurnaan yang dicapai dalam sesuatu produk atau perkhidmatan yang memenuhi standard yang ditetapkan dan memenuhi kehendak pelanggan. Ini Muhammad Fauzi bin Abu Hassan. Jadi kita boleh ringkaskan ataupun boleh simpulkan bahawasanya PBD yang berkualiti adalah pentaksiran bilik darjah yang memenuhi standard yang ditetapkan oleh KPM dan memenuhi kehendak pelanggan, iaitu ibu bapa dan juga para pelajar sendiri. Okey, baik, kita terus masuk kepada isu. Sebelum itu, baik, kita terus lihat kepada perkara yang seterusnya. Jadi kenapa PBD ini dilaksanakan? Kerana dia memberikan impak yang positif dalam pendidikan di Malaysia. Jadi ini antara kesan-kesan sekiranya PBD dilaksanakan secara berkualiti. Antaranya yang pertama, akan memberikan keupayaan untuk mengukur potensi dan pencapaian murid. Yang kedua, memperbaiki prestasi akademik murid. Dua perkara ini adalah hasil daripada pentaksiran yang dilakukan. Kita boleh lihat sama ada pelajar tersebut semakin baik ataupun semakin merundum, ataupun kaedah pengajaran pedagogi yang sesuai yang kena dengan pelajar tersebut. Dan juga PBD juga akan menggalakkan murid untuk berfikir aras tinggi, di mana kalau kita lihat pada zaman sebelum ini, pelajar hanyalah menjawab persoalan di peringkat mengetahui dan juga memahami. Jadi kali ini kita nak supaya pelajar boleh berfikir lebih tinggi, sama ada dalam domain kognitif, menganalisis ataupun menilai ataupun mencipta. Dan juga kita juga boleh menggalakkan penghasilan
pengetahuan baru hasil daripada PBD yang berkualiti. Okey, baik, seterusnya kita lihat terus kepada isu-isu berkaitan dengan kualiti pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi ada banyak isu sebenarnya yang dinyatakan ataupun yang ada sekarang ni lah di media ataupun di zaman kita sekarang ini. Saya keluarkan beberapa saja, yang antaranya adalah 4 lah. Yang pertama sekali adalah bila kita sebut berkenaan pentaksiran bilik darjah, maka sudah tentu dia berbeza dengan pentaksiran sebelum ini, pentaksiran sekolah kan. Jadi yang pertama sekali, perubahan yang terkesan dengannya adalah daripada sudut markah terlalu subjektif. Kalau kita lihat kepada pentaksiran sebelum ini, di mana guru-guru mentaksir menggunakan peperiksaan. Jadi di situ pemarkahan menentukan status ataupun kualiti seorang pelajar. Kalau kata dia boleh menjawab dengan baik, maka markahnya baiklah. Dan juga dia dikategorikan sebagai pelajar yang cemerlang. Akan tetapi kita ubah sistem ataupun kita ubah daripada kaedah tersebut kerana dia tidak bersifat holistik, kita ubah kepada PBD, di mana PBD menilai segenap aspek seorang pelajar sama ada daripada sudut kognitif, efektif dan psikomotor. Jadi di situ akan memberikan perbezaan daripada sudut permarkahan, di mana markah boleh jadi terlalu subjektif. Hal ini kerana markah-markah yang diberikan dalam PBD ini berbalik kepada seorang guru di dalam bilik darjah. Kalau kita melihat kepada perkara ini, kita akan dapati bahawasanya setiap guru itu mempunyai penilaian yang berbeza-beza. Dengan erti kata, boleh jadi guru A memberikan markah yang tinggi untuk pelajar tersebut dalam ujian yang sama, manakala guru B memberikan markah yang berbeza terhadap pelajar tersebut dalam ujian yang sama. Jadi di sini memberikan sedikit isu berkaitan markah, iaitu menjadi subjektif, di mana juga akan mengimplikasikan kepada ibu bapa yang kurang faham ataupun kurang jelas, di mana dia dapati anaknya itu mungkin berbeza pencapaiannya dengan pencapaian sebelum ini kerana berbeza setiap guru. Itu isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua adalah daripada sudut pentaksiran, di mana ia boleh jadi tidak autentik. Autentik bermaksud kesahan ataupun original ataupun asli lah, dilakukan dengan jujur dan juga amanah. Sebagai contoh, kita lihat kepada TP-TP yang kita diarahkan untuk kita isi, ya. Jadi boleh jadi permasalahannya adalah guru tidak meletakkan TP yang sepatutnya berdasarkan apa yang telah dicapai oleh pelajar. Kalau kata contoh subjek pendidikan Islam, TP 1 tak boleh baca Quran, TP 6 boleh baca Quran dengan bertajwid dan juga lancar. Jadi tak kurang juga guru yang memperoleh ataupun ada pelajar yang langsung tidak boleh membaca Al-Quran, namun mereka tidak meletakkan markah di sana sebagai 1, tapi mereka letakkan sebagai 3. Jadi di sini antara bentuk pentaksiran yang tidak autentik, yang tidak jujur, yang menjadi permasalahan yang berlaku. Bukan itu saja, juga pentaksiran yang berlaku boleh jadi bila mana melaksanakan pentaksiran guru tidak menggunakan sumber pentaksiran daripada sumber yang asli. Bagi contoh, guru mengambil daripada sekolah-sekolah lain ataupun mengambil sumber daripada laman web yang tidak disahkan dan sebagainya. Sedangkan guru sendiri perlu membuat kaedah pentaksiran yang bersesuaian untuk sekolah sendiri yang kena dengan pelajar masing-masing. Jadi di situ akan mengakibatkan pentaksiran bersifat tidak autentik. Seterusnya, isu seterusnya adalah berkaitan penjajaran ataupun kita kata bagaimana kita nak menseragamkan. Jadi masalah penjajaran akan berlaku daripada sudut kriteria prestasi. Pelajar mana yang dapat TP1, TP2, TP3, apakah yang dimasukkan dengan TP3 tersebut. Jadi akan berlaku masalah antara guru. Boleh jadi TP3 pada guru A lebih berkualiti daripada TP4 pada guru B. Itu penjajaran daripada sudut kriteria prestasi, pemarkahan dan rekod pentaksiran. Jadi di situ adalah permasalahan yang kita boleh lihat. Dan juga PBD kita lihat juga berkemungkinan isunya adalah ia sukar dipantau.
di mana PBD ini merupakan satu proses yang berterusan sehinggalah ke akhir sekolah, akhir tahun, ataupun sehinggalah seorang pelajar itu tamat belajar daripada darjah 1 sehingga ke darjah 6 ataupun darjah 1 hingga ke darjah 6. Jadi bagi memantau proses PBD ini memerlukan masa yang panjang dan memerlukan usaha yang sangat gigih, rentetan daripada pelbagai guru yang berbeza. Jadi itu antara isu-isu berkaitan dengan kualiti PBD, di mana isu-isu ini memberi kesan kepada guru-guru untuk menghasilkan PBD yang berkualiti. Okey, baik, seterusnya kita lihat bagaimana ataupun kenapa boleh berlaku PBD ini tidak berkualiti, iaitu daripada sudut faktor. Faktor PBD tidak berkualiti. Yang pertama sekali adalah melibatkan kredibiliti guru. Seperti mana tajuk kita pada hari ini, kualiti dan kredibiliti. Jadi perkara ini akan diuraikan kemudian pada slide yang sama, cuma di belakang sedikitlah, kerana akan diuraikan dengan lebih lanjut. Kita lihat kepada 3 poin yang lain. Yang pertama sekali, kenapa faktor PBD itu tidak berkualiti adalah antaranya adalah daripada sudut sokongan pihak berautoriti. Merangkumilah barisan pemimpin sekolah seperti pengetua JPK1 dan sebagainya, ataupun barisan PIBG, JK PIBG, ataupun PPD dan juga Kementerian Pendidikan sendiri, di mana kita lihat sebahagian sekolah ataupun guru, pemimpin sekolah tidak memperuntukkan waktu yang sesuai ataupun tidak memerlukan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk guru-guru itu merancang dan melaksanakan PBD. Boleh jadi satu sekolah itu terlalu penuh dengan program sehingga guru tidak mempunyai masa untuk merancang dan melaksanakan PBD dengan baik, ataupun terlalu penuh dengan aktiviti kurikulum sehingga tidak boleh diganggu oleh guru-guru untuk melaksanakan PBD. Jadi sebahagian sekolah ada masalah ini di mana tidak mesra dengan PBD. Yang kedua, daripada sudut prasarana dan infrastruktur pula, kalau kita lihat ada sekolah yang sukar untuk melaksanakan PBD kerana tidak mempunyai prasarana dan infrastruktur yang mencukupi. Sebagai contoh, guru-guru nak perlukan akses kepada internet, tetapi sekolah tersebut tak ada komputer. Jadi ini satu masalah di mana para pelajar tak boleh nak akses internet dan melaksanakan aktiviti PBD. Di mana kita faham zaman sekarang ni perlu kepada akses kepada komputer ataupun internet. Dan seterusnya kita lihat daripada sudut kesukaran pentaksiran atas talian, rentetan daripada yang saya cakap tadi. Kalau zaman sekarang ni ada pentaksiran atas talian. Jadinya pentaksiran atas talian ni, kalau kita lihat, tidak semua pelajar memiliki akses internet dan komputer riba. Kalau kita nak buat pentaksiran atas talian, kalau zaman sekarang kita lihat guru-guru sudah boleh melakukan pentaksiran atas talian dengan menggunakan aplikasi ataupun laman web yang menyokong pentaksiran atas talian, seperti contoh Google Kahoot, Google Jamboard, Padlet dan sebagainya. Jadi semua ini adalah media-media untuk melakukan pentaksiran atas talian. Akan tetapi dalam melaksanakan pentaksiran atas talian ini, kita dapati tak semua pelajar memiliki akses internet dan komputer riba. Jadi membantutkan aktiviti guru untuk melaksanakan pentaksiran atas talian. Di samping itu juga ada juga guru yang kita lihat tidak mahir menguruskan data secara atas talian. Kalau kita lihat contoh Google Form, kalau kita gunakan Google Form, kita boleh dapatkan terus datanya dengan kita download fail CSV tersebut. Tetapi ada juga guru yang tak pandai ataupun kurang mahir untuk menguruskan data atas talian, jadi menyukarkan mereka untuk menghasilkan pentaksiran. Sedangkan kalau kita menggunakan pentaksiran atas talian ini, kita lihat lebih mudah dan lebih laju untuk menghasilkan PBD yang berkualiti. Faktor yang seterusnya adalah faktor daripada sudut pelajar tidak bersedia. Jadi pelajar terbiasa dengan mendengar sahaja dan tidak melibatkan diri. Ini zaman sekarang masih lagi berlaku. Kita lihat pelajar biasa mendengar sahaja dan tidak melibatkan diri. Tak kurang juga pelajar yang bermain ataupun tidur dalam bilik darjah.
Jadi pelajar malu untuk mengutarakan sebarang pandangan, bahkan mereka tidak menyumbang sebarang idea. Jadi ini sangat kerap kita lihat berlaku dalam bilik darjah, di mana pelajar hanyalah mendengar, mendapat suapan daripada guru, mendapat maklumat informasi tanpa melakukan sebarang aktiviti ataupun melakukan sebarang aktiviti yang menyebabkan mereka lebih aktif dalam bilik darjah. Ini satu perkara juga yang menjadikan PBD pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru itu tidak berkualiti. Sebagai contoh, kadang-kadang guru nak buat pentaksiran tetapi pelajar tidak memberikan respon yang baik, ataupun bahkan tidak memberikan sebarang respon. Jadi di situ juga menjadi faktor guru tidak boleh menghasilkan PBD yang berkualiti kerana pelajar tidak memberikan respon. Jadi guru tak boleh nak bagi markah lah. Terpaksa lah di situ berlaku pentaksiran PBD yang tidak autentik. Guru main letak je lah markah berapa. Ini antara faktor lah yang kita lihat menjadi punca kenapa PBD tidak berkualiti. Seterusnya kita lihat kepada sudut kredibiliti guru dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi tadi kita dah cerita berkenaan kualiti pentaksiran bilik darjah. Kita tahulah apa kesan yang positif daripada pentaksiran tersebut, pentaksiran yang berkualiti. Seterusnya kita lihat kepada kredibiliti guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Jadi kalau kita merujuk di sini, kredibiliti guru merujuk kepada kesanggupan, kebolehan dan reputasi guru dalam memberikan pengajaran dan mendidik murid-murid. Guru yang berkredibiliti mempunyai kemahiran dalam bidang yang diajar, mempunyai pengetahuan yang tepat dan berkualiti, serta mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam bidang pengajaran. Sebagai contoh, dalam artikel pentingnya kredibiliti guru dalam pendidikan yang ditulis oleh penulis Melayu Dr. Zuraini binti Mat Ali dari Universiti Putra Malaysia, beliau menyatakan bahawa kredibiliti guru memainkan peranan yang penting dalam mencapai matlamat pendidikan. Okey, baik. Kredibiliti guru dalam pelaksanaan PBD. Jadi isu kredibiliti guru antaranya adalah seperti isu ini rentetan daripada kualiti tadilah. Isu guru tidak mahir. Yang pertama, isu guru tidak mahir. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, ada juga guru yang tidak mahir, yang tidak menguasai kemahiran teknologi dengan baik dan tidak berupaya menyimpan data dengan baik. Seterusnya kita lihat isu kredibiliti guru ini adalah sebahagian daripada guru suka menggunakan kaedah lama dalam bilik darjah, iaitu pembelajaran yang semata-mata berpusatkan guru, kita kata chalk and talk. Mereka tak buat sebarang perancangan untuk melaksanakan pentaksiran dan sebagainya. Pentaksiran hanyalah dilaksanakan daripada sudut peperiksaan, sedangkan itu adalah sistem yang kita kata tidak ataupun kurang holistik lah. Jadi pembelajaran kaedah lama ini hanyalah berpusatkan peperiksaan. Ini memberi kesan kepada kredibiliti guru dalam pelaksanaan PBD. Mereka suka kepada kaedah lama yang mereka rasa lebih selesa dan lebih mudah untuk dilakukan oleh guru. Namun begitu, efek ataupun kesan kepada pelajar mungkin agak kurang berbanding dengan kaedah yang lebih moden ini. Seterusnya adalah guru tidak bersedia untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Hari ini boleh kita huraikan dalam bentuk kesukaran membina instrumen pentaksiran, di mana guru tak pandai nak buat pentaksiran yang menepati kriteria ataupun pentaksiran yang berkualiti tadi itulah. Jadi bila dia tak pandai, dia tak buat. Ini sebahagian masalah guru. Dan juga ada guru yang berpandangan bahawasanya PBD ini akan menambahkan beban mereka. Di samping mereka kena mengajar, mereka kena pula buat pentaksiran. Ini semua isu kredibiliti guru yang sewajarnya, sepatutnya ataupun yang kita sebagai pegawai perkhidmatan awam kita perlu tangani dengan baiklah. Perlu kita perbetulkan dan kita akur dengan keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan PBD, maka kita terus ubah bagaimana kaedah kita bekerja. Ini antara isu kredibiliti yang ada dalam pelaksanaan PBD. Jadi sebelum kita habiskan, saya ada beberapa cadangan penyelesaian kepada isu kualiti dan kredibiliti dalam pelaksanaan PBD. Yang pertama daripada sudut murid. Jadi murid pertama sekali perlulah sentiasa mempersiapkan diri dengan ilmu sebelum masuk ke dalam kelas.
Hal ini bagi membolehkan mereka sentiasa cakna, sentiasa aktif, sentiasa tahulah apa yang mereka akan pelajari dalam kelas. Kalau kata mereka langsung tak tahu, maka mereka tidak boleh untuk memberikan respon dengan aktif kerana mereka tak tahu apa yang guru sedang bincangkan. Akan tetapi kalau mereka sudah ada ilmu terlebih dahulu berkenaan tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut, maka mereka akan jadi lebih aktif ketika mana masuk ke dalam kelas. Seterusnya juga kepada murid perlulah sentiasa bertanya soalan apabila terdapat sebarang kemusykilan dan bersikap aktif dan kreatif di dalam kelas. Daripada sudut ibu bapa pula ataupun PIBG, perlulah mendapatkan keterangan. Yang pertama sekali, mendapatkan keterangan berkaitan dengan PPD, fahamkan dengan lebih baik, dapatkan keterangan daripada guru dan pentadbir sekolah. Dan juga PIBG juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pendidikan di sekolah. Kalau dulu berasaskan peperiksaan, jadi kadang-kadang bila dah tukar ni, ibu bapa dia jadi tak tahu macam mana nak melihat pencapaian anak dia. Jadi di sini ibu bapa perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem ini dan perlu memberikan kepercayaan penuh kepada guru untuk melaksanakan PBD di sekolah. Dan juga ibu bapa setelah mereka memahami, memberikan kepercayaan kepada guru, mereka perlu mengingatkan anak-anak untuk menyokong aktiviti PBD yang pentaksiran bilik darjah yang dilakukan oleh guru di sekolah. Itu yang penting. Kemudian daripada sudut guru pula, ini lagi penting, iaitu yang pertama, kita diri sendiri perlulah menyertai bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh sekolah, PBD, KPM, bagi memantapkan kemahiran dalam melaksanakan PBD. Ini sangat penting supaya kita tidak ketinggalan dan kita boleh laksanakan dengan baik. Kita juga perlu merancang PBD dengan lebih awal. Jangan buat kerja last minute, buat awal-awal supaya sentiasa bersedia dengan sebarang perubahan, penambahbaikan. Kalau kata kita lihat perancangan PBD kita sedemikian tetapi situasi pelajar tidak mengizinkan, maka kita dah boleh ubah siap-siap, berbeza dengan mereka yang langsung tak buat pentaksiran ataupun tak ada langsung perancangan untuk membuat PBD. Dan kita juga perlu sentiasa berusaha mewujudkan bilik darjah yang mesra PBD daripada sudut kerusi dan meja, daripada sudut kebersihan kelas, daripada sudut keselamatan di kelas. Pastikan semua itu dalam suasana yang mesra untuk dilaksanakan pentaksiran bilik darjah. Mudah untuk guru bersoal jawab, mudah untuk guru mendapatkan respon, tidak berbau, orang kata kondusif, kalau boleh selesa dan sebagainya lah. Itu daripada sudut guru. Manakala daripada sudut pemimpin sekolah, iaitu merujuk kepada pengetua, pentadbir, guru besar, GPK 1 dan GPK hinggalah ke GPK 3, maka perlulah berusaha sebaiknya untuk mewujudkan suasana sekolah yang mesra PBD dan mesra teknologi. Kerana apa? Kerana teknologi ini membantu kepada pelaksanaan PBD di sekolah. Jadi cukup sekadar itu saja perkongsian daripada saya berkaitan isu kualiti dan kredibiliti guru dalam melaksanakan PBD di sekolah. Maka kesimpulannya apa adalah, kita lihat pentaksiran ini sebagai satu elemen yang sangat penting kepada anak murid lah terutamanya, dan juga kepada guru supaya kita boleh melihat perkembangan yang ada dalam diri seorang anak murid. Jadi kalau pentaksiran ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan kepincangan ataupun menimbulkan kepincangan yang terhasil daripada PBD yang tidak berkualiti tadilah, dan juga daripada kredibiliti guru yang tidak berkredibiliti. Jadi kalau guru menghasilkan PBD yang berkualiti, pentaksiran yang berkualiti, dan juga guru bersikap berkredibiliti dalam menghasilkan PBD tersebut, maka insya-Allah para pelajar yang terhasil daripada PBD tersebut adalah para pelajar yang cemerlang, gemilang, terbilang daripada segenap aspek jasmaninya, emosinya, rohaninya, intelektualnya dan juga sahsiahnya yang kita harapkan menepati seperti mana falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi cukup sekadar itu daripada saya. Sekali terima kasih kepada Dr. Muhammad Nasri bin Abdullah, pensyarah bimbingan, rakan-rakan yang membantu saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.